menang sorak kampung tergadai. Sejak langkah syaratan diwujudkan perubahan kerajaan melalui tebuk atap sehingga berakhir pemerintahan kerajaan gagal Perikatan Nasional PN selama 33 bulan, apa perancangan ekonomi yang dibuat yang menjadi ingatan rakyat? Jawapannya tiada. Sedarkah kita kerajaan perpaduan berjaya menurunkan inflasi dalam tempoh 7 bulan? Mampukah Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang atau Presiden Bersatu Tan Sri Mahathir Yassin berbuat demikian? Faktanya, kerajaan perpaduan telah berjaya menurunkan inflasi kepada 2.4% dalam tempoh 7 hingga 8 bulan. Tetapi adakah Presiden PAS atau Presiden Bersatu memiliki rancangan ekonomi mereka sendiri? Adakah PN mempunyai sebarang perancangan? Jawapannya sama. Tiada. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli mendakwa PN tiada perancangan dan hala tuju ekonomi jelas menyebabkan gabungan itu gagal mentadbir negara sepanjang tempoh 33 bulan. Timbalan Presiden PKR itu berkata keadaan tersebut berbeza ketika pembentukan kerajaan perpaduan apabila 25 bilion ringgit pelaburan masuk bagi projek peralihan tenaga boleh diperbaharui. Rafizi Ramli berkata pasaran saham juga melonjak 80 mata bersamaan hampir 1 bilion ringgit dalam tempoh seminggu selain penurunan kadar inflasi dalam pentadbiran Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. PN mahu kritik macam mana lagi sebab perancangan kita bagus. Zaman mereka 33 bulan satu perancangan pun tak ada. Satu sektor baharu pun tidak boleh diwujudkan. Akhirnya dia akan ulang benda yang sama, memperbodohkan rakyat terutamanya orang muda sebab sampai sekarang dia tiada jalan mahu kritik ekonomi madani katanya. Ketika ini siang malam mereka bercakap tentang harga ayam itu dan ini. Tetapi adakah mereka pernah beritahu anda apa yang mereka akan lakukan? PN khasnya PAS tiada keupayaan menangani kadar kemiskinan dan keluaran dalam negara kasar KDNK di negeri yang ditadbir mereka. Jadi anda rasa mereka mampu buat untuk sebuah negara? Buktinya KDNK Selangor berjumlah 430 bilion ringgit, 14 kali lebih tinggi daripada Kelantan yang hanya 30 bilion ringgit. Perbandingannya mudah dan ia sangat jelas. Dalam walaun dan penyokong PN meronta-ronta dengan kos sara hidup, ada sesuatu yang berlaku di negeri takbiran PAS di Parlimen Tuan Presiden PAS sendiri. Pejabat Majlis Daerah Marang di Terengganu sukacita memaklumkan kenaikan kadar sewa di Pasar Baru Pekan Wakaf Tapai sehingga mencecah 230% bagi tapak sayur dan juga ikan. Dokumen makluman kepada para penyewa premis terbabit bertarikh 5 September iaitu kurang sebulan, Perikatan Nasional PN yang dikepalai PAS menyapu bersih 32 kerusi Dewan Undangan Negeri Don Terengganu pada pilihan raya negeri PRN. Notis sama memberitahu tindakan menaikkan kadar sewa itu diputuskan dalam mesyuarat pada 21 Mei lalu. Menurut pihak berkuasa tempatan PBT di bawah kerajaan PAS tersebut, kenaikan yang melibatkan semua kategori premis perniagaan itu berkuat kuasa 1 Oktober depan. Berdasarkan kadar baru sewa itu, tapak sayur dan ikan mengalami kenaikan melambung melebihi 3 kali ganda iaitu daripada RM30 kepada RM100. Sementara itu, tapak daging pula naik RM20 kepada RM50, manakala kios yang berkeluasan 10 darab 8 kaki naik RM20 kepada RM170. Kadar baharu sewa bagi dua jenis ruang pejabat mengikut keluasan pula masing-masing naik RM50 kepada RM250 dan RM200. Sesudah itu rata-rata menyifatkan kenaikan berganda ketika kebanyakan rakyat masih bergelut dengan bebanan kos sara hidup sebagai hadiah kemenangan besar PAS untuk rakyat di Terengganu. Alhamdulillah, inilah hadiah terbaik untuk rakyat Terengganu, terutamanya peniaga-peniaga kecil yang nampaknya sangat terbela dengan kemenangan sapu bersih yang menjadi kebanggaan para walaun. Tahniah Kerajaan PAS Terengganu. Inilah langkah terbaik dalam memulihkan ekonomi rakyat. Kenaikan 230% itu kelihatannya masih rendah untuk hadiah kemenangan bersih PAS di Terengganu. Kenapa mangsa-mangsa yang terlibat diam membisu? Jawapannya mudah, menyesal dan malu. Menang sorak kampung tergadai.